Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita berkesempatan untuk mengkaji dan mempelajari tradisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terutama sekali berkaitan dengan ibadah puasa kita. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan bersambung untuk mengkaji hadis yang ke-663 yang di mana ia berkaitan dengan hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan pada minggu yang lepas, iaitu hadis yang ke-662 daripada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis yang ke-663 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan bahawasanya Bilal kana yu'adzin bilail, biasa mengumandangkan azan saat masih malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makan dan minumlah, kulu washrabu hatta yu'adzinu ibn ummi maktum, hingga ibn ummi maktum mengumandangkan azan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Kerana apa? Kerana dia tidak mengumandangkan azan kecuali sesudah terbitnya fajar. Hadis ini sama seperti hadis yang sebelum, hanya sahaja ia mengandungi informasi yang lebih. Dan di sini disebutkan bahawasanya Ibn Ummi Maktum tidak mengazan atau tidak mengumandangkan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Dan apabila kita menggandingkan kedua-dua riwayat ni, kita mendapati bahawasanya ada dua perkara yang sedang disebutkan. Okey, yang perkara yang pertama iaitu tentang hentinya makan dan minum, iaitu mulanya waktu berpuasa. Okey, dan perkara ini disebutkan di dalam kedua-dua hadis. Perkara yang kedua pula adalah yang disebutkan dalam hadis yang ke-663, hadis Aisyah, bahwasanya Ibn Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali sesudah terbitnya fajar. Daripada sini kita dapat memahami bahwasanya terbitnya fajar ada kaitan dengan bermulanya waktu berpuasa. Okey, kerana di dalam kedua-dua hadis disebutkan bahwasanya kita boleh makan dan minum sehingga telah mulanya azan Ibn Ummi Maktum, dan pada hadis yang seterusnya Nabi SAW menyebutkan bahawa Ibn Ummi Maktum azan pada waktu fajar. Maka daripada sini kita dapat meraih bahawasanya fajar itu adalah mulanya waktu berpuasa. Kemudian hadis yang keseterusnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini pula akan menerangkan tentang kenapa Bilal azan saat waktu malam. Hadis Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu Bilalin min sahuri. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah azannya Bilal menghalangi salah seorang dari kalian dari makan sahurnya. فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم.
Kerana apa? Kerana sesungguhnya beliau azan ataupun memanggil pada waktu malam ini untuk apa? Untuk dua perkara. Yang pertama, liyarji'a qa'imakum, agar yang telah melaksanakan solat malam dapat beristirahat. Liyarji'a qa'imakum. Yang kedua, waliyunabbiha na'imakum, dan juga agar membangunkan mereka yang masih tidur. Okey, maka di sini kita dapat faedah bahawasanya azan Bilal ini adalah untuk beberapa sebab. Yang pertama iaitu untuk bangun, untuk supaya mereka yang sudah bangun, yang giat menjalankan ibadah dan solat malam untuk beristirahat. Dan daripada sini kita dapat mengambil bahawasanya adalah daripada sunnah ataupun cara yang sepatutnya dilakukan ibadah-ibadah kita adalah dengan adanya istirahat antara satu ibadah dengan yang lain. Sama seperti apabila kita melaksanakan solat fardu, kemudian ingin melaksanakan solat rawatib, yang lebih baik adalah untuk supaya ada jangka masa antara kedua-dua solat, yang di mana kita berjalan ataupun kita membuat satu perkara yang lain, kemudian baru kita mengadakan solat rawatib tersebut. Okey, dan antara faedah juga dalam melakukan sedemikian, okey, kita dapat mengumpulkan tenaga untuk melaksanakan solat yang seterusnya. Okey, jadi kita dapat fokus dengan solat yang seterusnya dan juga solat-solat yang lain. Okey, sama seperti solat-solat yang lain. Maka maksudnya di sini adalah syariah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga supaya ibadah dapat supaya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua pula, waliyunabbiha na'imakum. Yang kedua, bagi sesiapa yang masih tidur. Okey, maka azan Bilal ini fungsinya untuk sebagai alarm, okey, untuk membangunkan mereka yang tidur. Supaya mereka dapat apa? Supaya mereka dapat sahur, mereka dapat bangun sahur. Mereka dapat melaksanakan witir bagi mereka yang belum melaksanakan witir. Bagi mereka yang mesti mandi, contohnya, yang harus mandi dan tidak boleh solat kecuali dia mandi, dia dapat mandi dengan pada waktu ini, supaya dia tidak sibuk dengan mandi apabila sudah masuknya waktu fajar. Kemudian dia lambat untuk melaksanakan solat fajar. Walaysa lahu an yaqula al-fajru aw as-subhu. Okey, kemudian Nabi SAW berkata, seseorang itu tidak boleh mengatakan bahawasanya sudah masuk waktu fajar atau sudah masuk waktu subuh. Okey, wa qala bi asabi'ihi wa rafa'aha ila fawq wa ta'ta'a ila asfal. Okey, maka di sini maksudnya di sini adalah seseorang tidak boleh mengatakan ataupun memastikan bahawasanya fajar telah bermula saat dia melihat sesuatu yang telah ditunjukkan, didemonstrasikan oleh Rasulullah SAW di sini, iaitu beliau berkata dengan isyarat jarinya dan beliau mengangkatnya ke atas kemudian menurunkannya kembali. Okey, dan ini menandakan al-fajar al-kadhib yang kita telah sebutkan pada minggu yang lepas. Okey, fajar al-kadhib, kita ada dua fajar, waktu fajar. Yang pertama adalah fajar al-kadhib, yang kedua adalah fajar as-sadiq, fajar yang sebenarnya. Maka pada saat waktu fajar al-kadhib ini boleh kelihatan cahaya dalam bentuk menegak, dan ini adalah apa yang telah didemonstrasikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Beliau mengangkat jarinya ke atas kemudian menurunkannya untuk menunjukkan bahawasanya ini menunjukkan cahaya yang menegak. Kemudian hatta yaqula hakadha, kemudian sehingga dia berkata seperti ini. Okey, dalam hadis ini tidak
tidak disyarahkan apa maksudnya hakadha, tapi kita akan menyebutkannya sebentar nanti. Okay, jadi fajar al-kadhib adalah cahaya yang menegak. Kemudian seterusnya, saat demi saat, cahaya yang menegak ini akan mula tersebar. Dia akan mula tersebar di khatulistiwa, okay, horizon. Maka apabila dia tersebar dan tidak kelihatan lagi cahaya yang menegak, dia akan menjadi cahaya yang melintang. Okay, dan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini dengan katanya hakadha. Okay, dan daripada hadis ini kita dapat memahami bahawasanya percakapan ataupun perkataan boleh dimaksudkan dengan perbuatan. Kerana di sini, di dalam hadis ini, Nabi SAW berkata-kata dengan perbuatannya, dengan satu demonstrasi. Okay, maka apabila cahaya sudah melintang di ufuk, okay, bukan khatulistiwa, okay, maaf, bukan khatulistiwa, di ufuk. Apabila cahaya melintang di ufuk, maka itulah menandakan waktu fajar as-sadiq. Dan di sini pentingnya azan Ibn Ummi Maktum contohnya, ataupun pada hari ini azan-azan mereka di masjid ataupun di radio. Kerana apa? Bagi mereka yang di mudun, di kota-kota, okay, cities, mereka tidak dapat melihat cahaya yang melintang ataupun menegak ini. Okay, maka ini adalah tugas para muazzin. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya muazzin, mereka yang mengumandangkan azan, harus merupakan mereka yang jaga dan dapat memastikan tepat masuk waktunya fajar. Dan kenapa? Sebab azan mereka adalah azan yang diharapkan ataupun disandarkan bagi kewajipan puasa orang ramai. Okey, maka di sini juga faedah yang seterusnya atau faedah yang lain yang kita boleh mendapati di dalam hadis ini adalah bahawasanya apa yang kita mendapati pada hari ini daripada tanda waktu imsak ataupun perkataan imsak adalah kurang tepat. Kerana imsak itu dalam bahasa Arab sebenarnya membawa maksud menahan dari makan dan minum. Dan daripada hadis ini kita mendapati bahawasanya Nabi SAW mengatakan, janganlah azannya Bilal menghalangi salah seorang dari kalian dari makan sahurnya, sehingga azan Ibn Ummi Maktum, iaitu azan untuk waktu fajar. Jadi kita daripada hadis ini kita mengetahui bahawasanya imsak itu bila mulanya? Bila azan waktu fajar. Okey, dan pada zaman Nabi SAW yang lebih tepat yang lebih baik adalah untuk menandakan waktu, ia adalah supaya untuk menandakan waktu ataupun menolong mereka yang belum bangun untuk bangun dan menandakan bagi mereka yang sudah bangun untuk beristirahat dan bersiap sedia untuk solat waktu fajar dengan cara apa? Dengan cara azan. Dan ini adalah perkara yang lebih tepat dan yang lebih baik. Seterusnya, hadis yang seterusnya, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, bahawasanya beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Okey, bersahurlah kalian, fa inna fi sahuri barakah, kerana sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Pertama sekali kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu. Okey, ini adalah ada dua keadaan. Okey, keadaan orang yang pertama yang enggan
bersahur kerana enggan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dan orang-orang yang sedemikian yang tidak dapat keberkahan yang disebutkan di dalam hadis ini. Tetapi jikalau seseorang itu dia tidak ingin bersahur kerana dia tidak boleh ataupun dia tidak rasa bahawasanya dia ingin bersahur. Okey, contohnya perut tak sedap. Okey, dan bagi orang-orang yang sedemikian, mereka bukan yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tasahharu di sini, bersahurlah, bukan dimaksudkan di sini adalah satu kewajipan. Manakala ia adalah satu perkara yang digalakkan, mustahab. Okey, dan apa buktinya? Buktinya adalah Nabi SAW Nabi SAW dia juga melakukan puasa wisal. Okey, puasa wisal ni adalah puasa tanpa buka dan tanpa sahur, terus menerus. Okey, dan dia telah melakukan perkara ini juga bersama sahabatnya pada akhir bulan. Okey, bukan bulan Ramadan tapi akhir bulan-bulan yang lain. Dan kita akan menyebutkan perkara ini di dalam hadis-hadis yang seterusnya kalau sempat, insya-Allah. Okey, maka daripada situ kita memahami bahawasanya sahur di sini dimaksudkan adalah istihbab, iaitu digalakkan. Kemudian kata-kata Nabi SAW, fa inna fi sahuri barakah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Ini menunjukkan bahawasanya ia bukan sahaja digalakkan tetapi adalah satu takkid, emphasis. Okey, digalakkan sangat-sangat. Kerana apa? Kerana disebutkan kelebihan di dalam melakukan perbuatan sahur tersebut, makan sahur, iaitu kamu boleh peroleh keberkatan di dalamnya. Dan keberkatan di sini boleh diraih daripada bermacam-macam aspek. Yang pertama adalah keberkatan dari sisi kita dapat raih keberkatan ni kerana kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mencanggahi ataupun tidak mukhalafah, bercanggah dengan ahli Alkitab. Yang seterusnya adalah dengan sahur ini kita dapat bersiap sedia. Kita dapat bersedia untuk berpuasa pada waktu petang atau pada waktu pagi, siang. Okey, dengan pemakanan yang dapat menguatkan diri kita. Okey, supaya kita dapat aktif pada waktu siang, pada waktu pagi. Okey, dan aktif ini supaya kita dapat laksanakan perkara-perkara yang dituntut. Tidak sama seperti seorang yang tak sahur, umpamanya ataupun contohnya, kalau dia tidak sahur, mungkin dia boleh menjadi malas, dia boleh menjadi lemah, dan ini boleh menjejas amalan-amalan yang sepatutnya dia laksanakan pada siang hari dia berpuasa. Kemudian perkataan as-sahur di sini membawa maksud makanan yang dimakan pada waktu ini, iaitu makanan sahur. Okey, dan dalam bahasa Arab apabila kita mengatakan as-sahur, ia membawa maksud pemakanan ataupun makanan. Bila kita mengatakan suhur, itu membawa maksud perbuatan memakan makanan sahur itu. Okey, jadi keberkatan di sini diraih dengan dua perkara. Okey, yang pertama adalah keberkatan dari makanan itu tersendiri. Makanan sahur itu membawa berkat. Kemudian sebelum itu Nabi SAW mengatakan tasahharu. Perbuatan sahur itu juga kamu makan sahur itu juga membawa keberkatan, dan kita telah menyebutkan keberkatan-keberkatan yang boleh diraih daripada perkara ini. Okey, hadis yang seterusnya, hadis Zaid bin Thabit an Anas anna Zaid
بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. Hadis Zaid bin Thabit bahwasanya Anas daripada Anas bahwasanya Zaid bin Thabit telah menceritakan kepadanya bahwasanya mereka ataupun para sahabat pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiri untuk mengerjakan solat. Maka aku berkata, iaitu Anas, bertanya, what is the duration between this, between sahur and between solat? Kam bainahuma, berapa jarak antara sahur dan solat subuh? Maka aku menjawab, ataupun Zaid bin Thabit menjawab, qadru 50 atau 60 yakni ayah. Seukuran bacaan 50 atau 60 ayat daripada Al-Quran. InsyaAllah kita akan mengkaji dan tentang hadis ini insya-Allah pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.